Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Ia melibatkan kerjasama dengan pelbagai agensi bagi menghadapi sebarang kemungkinan selain terus memantau keadaan di lapangan. Kita sentiasa memantau hotspot yang melibatkan keadaan yang buruk sempena musim MTL ni lah. Jadi dalam masa sama juga menerusi kita punya pusat gerakan operasi saling mengingatkan supaya pengurusan di peringkat balai mengadakan lawatan ke komuniti-komuniti yang agak jauh. Beliau ditemui semasa kempen pencegahan kebakaran dan kesedaran keselamatan kebakaran. Sementara itu, Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyambut baik penubuhan 8 pasukan bomba komuniti baharu di daerah ini. Mereka juga menjadi first responder sekiranya ada apa-apa yang berlaku seperti kebakaran. Dan program ini memang baik kerana bukan sahaja memberikan mereka latihan tetapi mengeratkan silaturahim. Setakat ini 441 pasukan bomba komuniti telah ditubuhkan di seluruh Sabah. Taman Perindustrian Berasaskan Agro Sabah Saib bersedia menjadi pemangkin utama pertumbuhan industri agro dan ekspor tempatan ke pasaran global. Saib menawarkan fasiliti bertaraf antarabangsa membolehkan syarikat kecil berkembang tanpa memerlukan pelaburan modal tinggi. Justru Pengurus Besar Kumpulan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO, Datuk James Wong berkata, pihaknya kini menumpukan usaha menjadikan Saib sebagai hub agroindustri mampan serta berupaya mencipta pekerjaan dan menarik pelaburan baharu ke negeri ini. Beliau berucap merasmikan Hari Saib Biz Connect di Kimanis. Saib kini menempatkan pelbagai syarikat pemprosesan makanan, herba dan produk perubatan, termasuk pengendali makmal kosmetik yang berjaya mengkomersialkan produk bioperubatan ke pasaran luar. Program julung kali ini menghimpunkan agensi kerajaan, usahawan dan institusi penyelidikan bagi memperkukuh ekosistem agroindustri negeri. Pewujudan Pusat Respiratori Pantai Timur Sabah di Hospital Tawau bukan sekadar memperkukuh perkhidmatan kesihatan di kawasan tersebut, sebaliknya menjadikan Pantai Timur Sabah sebagai hub utama kesihatan. Tidak ada ini perubatan atau peralatan yang berkenan di Tawau. Ini pesakit-pesakit terpaksa menanggung ini penghutan yang mencari ini perubatan di Kota Kinabalu. Dengan inisiatif kita mampu kita seperti memberikan ini perkhidmatan yang terbaik. Beliau ditemui selepas perasmian koridor respiratori Timur Sabah di Hospital Tawau. Dengan pewujudan Pusat Respiratori Timur Sabah ini, ia mengurangkan beban pesakit TB untuk mendapatkan rawatan tanpa perlu ke ibu negeri. Setakat ini sudah ada 52 pesakit yang sedang menunggu. Sebab ini misi yang pertama kali ada di Tawau. Jadi pesakitnya sudah menunggu kurang lebih dalam 2-3 tahun sudah. Setakat ini, Tawau merekodkan kira-kira 800 pesakit TB. Catat kadar keboleh pasaran 99.49% pada tahun 2024. Itu pencapaian graduan GETMARA Malaysia membuktikan graduan institusi TVET berkompetensi tinggi serta bersedia menyumbang secara efektif dalam sektor guna tenaga negara. Ahli Lembaga Pengarah GETMARA Malaysia, Risma Haslili Idris berkata, pencapaian itu bersesuaian dasar TVET Negara 2030 meletakkan TVET sebagai pilihan utama dalam melahirkan tenaga kerja mahir. Beliau berucap pada Majlis Graduasi GETMARA Malaysia ke-38, Sidang 7 di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Di Sabah, pelatih GETMARA berjaya diserap ke syarikat besar dalam industri perkapalan serta minyak dan gas di Labuan. Ia hasil kerjasama berterusan dengan syarikat tempatan dan multinasional bagi tujuan latihan dan penempatan kerja. Lebih 1,000 pekerja gig dan 2,000 pelajar tahfiz di seluruh negara dilatih menerusi kursus jangka pendek TVET melalui program TVET tahfiz. Majlis graduasi ini melibatkan 30 penerima sijil anugerah eksekutif dan 275 penerima sijil profesional GETMARA.
Perkasa Kecakapan dan Integriti Tadbir Urus Koperasi, keutamaan Institut Koperasi Malaysia IKMA dengan memperkasa latihan, penyelidikan dan pembangunan kepimpinan bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran kooperator. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKMA, Zaib Mat Yunus berkata, langkah itu penting bagi memastikan koperasi terus berdaya saing dan menyumbang kepada pengukuhan ekonomi tempatan. Sabah kini memiliki 1,994 koperasi dengan keanggotaan melebihi 376,000 orang serta nilai aset mencecah 1 bilion ringgit. Zaib berkata demikian pada program CEO Talk Kepimpinan Integriti, membina kepercayaan, memacu kejayaan di Kota Kinabalu. Katanya lebih 6 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan pelbagai program tahun ini, termasuk 650 program di Sabah sehingga Disember 2025. Lebih 600 pakar perhutanan dan alam sekitar dalam dan luar negara akan menghadiri persidangan antarabangsa Borneo Green Heart. Persidangan bermula 22 hingga 23 Oktober ini di SICC Kota Kinabalu. Persidangan 2 hari ini membincangkan isu perubahan iklim, ketahanan ekosistem serta pendekatan konservasi mampan di Kepulauan Borneo. Selain daripada conference tersebut, kita pun mempunyai exhibition di mana exhibition I think seramai lebih kurang 15 exhibitors yang akan memaparkan apakah inisiatif mereka. Jadi exhibition ini dibukalah kepada masyarakat umum. Sesiapa yang sudi datang untuk mengenali lebih mengenai Hard Borneo, datanglah ke SICC dan exhibition itu akan dibuka pada 21 hari bulan. Mengulas kelestarian hutan di negeri ini, Datuk Frederick berkata pihaknya berjaya meningkatkan kawasan hutan dilindungi daripada 1 juta kepada 2 juta hektar. Sabah menetapkan sasaran 30% atau 2.2 juta hektar kawasan konservasi tahun ini yang meliputi Maliau Basin, Imbak Kanyon dan Danum Valley sekaligus menjadikan Sabah antara peneraju utama usaha konservasi hutan tropika di rantau ini. Isu semasa tidak terurus dilihat bakal mempengaruhi corak pola pengundi di kawasan bandar, manakala keperluan pembangunan serta calon bukan dalam kumpulan etnik atau agama pula menjadi pola pengundi di kawasan luar bandar. Menurut penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ananta Raman Govindasamy, ini jelas memperlihat pola pengundi kawasan bandar bukan tertumpu kepada calon. Sebaliknya lebih kepada dasar dan kecekapan pentadbiran kerajaan semasa, manakala di kawasan luar bandar menjurus kepada pembangunan asas dan kebajikan rakyat. Bila dibandingkan dengan personality politik tempatan, calon dan sebagainya, the demand ataupun harapan mereka adalah untuk pembangunan yang very limited, mungkin aspek pembangunan sekolah, kesihatan, ataupun jaringan jalan raya yang bagus. Dr. Ananta juga berpandangan parti politik yang bertanding harus mengambil pendekatan seimbang dengan mengetengahkan calon muka baharu dan lama. Ini penting untuk mengekalkan corak pentadbiran selain memperkenal agenda baharu pentadbiran kerajaan selepas memperoleh mandat daripada rakyat. Sukan Sabah Saga ke-11, kontingen Kota Kinabalu juara keseluruhan dengan kutipan 28 pingat emas, 38 perak dan 28 gangsa. Tempat kedua kontingen Papar dengan kutipan 20 emas, 9 perak dan 8 gangsa. Manakala kontingen Sandakan tempat ketiga dengan memperoleh 19 emas, 12 perak dan 19 gangsa. Sementara itu, dalam perlawanan akhir bola sepak, Tenom merangkul emas selepas menewaskan tuan rumah Tawau 2-0 di Stadium Tawau. Gol pertama diperoleh pada minit ke-18 melalui sepakan percuma sebelum gol kedua hadir pada minit ke-23. Tawau cuba bangkit separuh masa kedua namun gagal membolosi gawang gol Tenom dan kedudukan kekal sehingga whistle penamat. Gangsa diraih pasukan Tongot. Bagi kategori wanita, Tenom turut meraih emas, menewaskan Kota Belud di tangga kedua, manakala Sipitang meraih gangsa. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nursila Talaha. Malaysia Madani, rakyat disantuni.